Kim Pan-gon diumumkan secara rasmi oleh FAM sebagai Ketua Jurulatih Harimau Malaya pada tanggal 21 Januari 2022 bagi menggantikan Tan Cheng Ho. Sejak menjadi Jurulatih Harimau Malaya, Pan-gon telah mengendalikan 22 perlawanan bagi skuad negara termasuk kempen kelayakan Piala Asia, Piala AFF Suzuki 2022, kejohanan jemputan Kings Cup serta perlawanan-perlawanan persahabatan Tier 1. Sekarang mari kita semak rekod perlawanan Kim Pan-gon bersama Harimau Malaya. Sebaik mengambil alih, Pan-gon terus mengendalikan Harimau Malaya menghadapi dua perlawanan persahabatan menentang Filipina dan Singapura pada Mac 2022. Harimau Malaya menang 2-0 menentang Filipina namun tewas 1-2 di tangan Singapura. Sebelum menyambung kempen kelayakan Piala Asia 2022 yang tertangguh, Harimau Malaya sempat menentang Brunei dan Hong Kong. Harimau Malaya membenam Brunei 4-0 dan menewaskan Hong Kong dengan jaringan 2-0. Pan-gon kemudian menyambung tugas Tan Cheng Ho di kempen kelayakan Piala Asia. Harimau Malaya menang 3-1 menentang Turkmenistan, tewas tipis 1-2 di tangan Bahrain sebelum bangkit menundukkan Bangladesh 4-1 sekaligus mara ke Piala Asia 2023. Harimau Malaya menyertai kejohanan jemputan Kings Cup di Thailand pada September 2022. Skuad negara seri 1-1 menentang tuan rumah di separuh akhir namun berjaya mara ke perlawanan akhir melalui sepakan penalti. Di perlawanan akhir sekali lagi skuad negara seri 0-0 menentang Tajikistan, tetapi kali ini Harimau Malaya tewas dalam penentuan sepakan penalti. Sebagai persediaan menghadapi Piala AFF Suzuki 2022, Harimau Malaya mengadakan perlawanan persahabatan menentang Kemboja dan Maldives pada Disember 2022 di mana skuad negara menang dalam kedua-dua perlawanan tersebut. Piala AFF Suzuki 2022, Harimau Malaya mengharungi kempen ini dengan skuad yang dijuluki Harimau Malaya B kerana JDT tidak mahu melepaskan pemain mereka. Dan beginilah keputusannya di peringkat kumpulan. Vietnam masih sukar dijinakkan Harimau Malaya yang dipimpin Pan-gon. Harimau Malaya tewas di peringkat separuh akhir bertemu Thailand meski menang 1-0 di Stadium Nasional Bukit Jalil tetapi dibalas 3-0 ketika di kandang lawan. Mac 2023, Harimau Malaya bermain dua perlawanan persahabatan di mana skuad negara sekali lagi berjaya menundukkan Turkmenistan 1-0 dan sekali lagi menewaskan Hong Kong dengan jaringan 2-0. Jun 2023, Harimau Malaya bertemu Solomon Island dan Papua Nugini di mana kali ini skuad negara mencatat kemenangan besar, menundukkan Solomon Island 4-1 sebelum membaham Papua Nugini dengan jaringan 10-0. September 2023, Harimau Malaya terbang ke Chengdu, China untuk menentang Syria dan tuan rumah China, dua pasukan yang secara ranking berada di atas Harimau Malaya. Skuad negara seri 2-2 menentang Syria dan berjaya mengikat tuan rumah 1-1. Secara statistik kasar, dalam 22 perlawanan bersama Harimau Malaya, Pan-gon hanya mencatatkan 4 kekalahan mutlak tanpa mengira kekalahan melalui sepakan penalti. Di bawah kendalian Pan-gon, Harimau Malaya hanya tewas kepada Singapura, Bahrain, Vietnam dan Thailand. Kecuali Singapura, ketiga lawan yang menewaskan Harimau Malaya berada di ranking yang lebih tinggi daripada skuad negara. Mengambil kira keputusan dua perlawanan di kejohanan jemputan Kings Cup 2022 sebagai seri, beratusan rekod kemenangan Pan-gon bersama Harimau Malaya adalah 63.64%. Dan di bawah kendalian Pan-gon, Harimau Malaya berjaya menjaringkan 56 gol dan mencatatkan hanya 18 bolos. Sekarang mari kita bedah Harimau Malaya versi Pan-gon daripada segi taktikal. 1. Formasi dan sistem. Pan-gon tidak rigid kepada formasi atau sistem tertentu. Beliau sangat mementingkan fluiditi yang tercipta di dalam padang. Grafik yang disediakan saluran televisyen beberapa kali menyatakan Pan-gon bermain dengan sistem back bertiga. Namun jika dibedah dengan teliti, Harimau Malaya versi Pan-gon sebenarnya boleh dan mampu bertukar antara sistem back bertiga atau sistem back berempat di dalam padang dengan lancar. Pan-gon meminjam model permainan JDT kerana ramai pemain JDT yang menyarong jersey Harimau Malaya. Pemain seperti Corbin Ong, Matthew Davis dan Arif Aiman sudah sangat mahir bermain dalam sistem yang sangat fluid begini. Corbin boleh bertukar daripada left back kepada left wing back dengan lancar.
Malah jika bermula sebagai left back sekalipun, kedudukan Corbin yang sangat tinggi dalam half pasukan lawan membuatkan beliau seolah-olah beroperasi selaku left wing back. Begitu juga di sisi kanan jika Arif Aiman dan Matthew Davis beraksi. Matthew Davis juga dengan mudah mampu bertukar daripada right back dalam sistem back berempat kepada right centre back dalam sistem back bertiga. Juga Arif Aiman yang mampu bertukar daripada right wing forward menjadi right wing back atau sebaliknya. Jika diteliti, Pangon sebenarnya gemar bermain dengan double pivot. Namun double pivot versi Pangon ini bukanlah tipikal double pivot yang kerap bertukar hantaran sesama mereka dan beroperasi dengan jarak yang agak rapat di central area. Salah seorang daripada double pivot Harimau Malaya versi Pangon ini akan mengisi salah satu half space di kawasan sendiri untuk mengutip bola, sekaligus memancing pemain wing forward pasukan lawan melakukan pressing agar fullback Harimau Malaya sedikit bebas di wide area, terutamanya Corbin di wide area sisi kiri. Bergantung kepada lawan dan pemain pivot yang Pangon miliki, kadangkala salah seorang daripada double pivot ini akan tap in di antara dua central back untuk memberikan perlindungan tambahan kepada defensive line. Brandon Gunn pernah beraksi seolah-olah seperti halfback ketika Piala AFF Suzuki 2022 yang lalu. 2. Corak permainan. Seperti dinyatakan, Pangon tidak gemar fasa playing out from the back yang melalui central area. Justru kita biasa melihat salah seorang daripada double pivot ini berada di half space atau di wide area kawasan sendiri. Dua central back Harimau Malaya biasanya bermain long ball mencari pemain fullback yang sudah menanti dalam kawasan lawan, atau mencari pemain wing forward, atau mencari pemain number 10 ketika salah seorang daripada double pivot tadi bersedia untuk memenangi second ball. Ini adalah konsep targeted long ball yang digemari Pangon ketika fasa attacking organisation. Pangon mungkin ingin memaksimalkan kelebihan dan keupayaan Corbin, pada masa yang sama ingin melindungi central area daripada bahaya transisi counter attack lawan. Bermain targeted long ball begini agak direct atau lebih dikenali sebagai vertical play. Kadangkala ianya berhasil dan menarik untuk ditonton jika dimainkan bersama elemen bola sepak seperti high intensity high pressing dan counter pressing. Contohnya ketika menentang Turkmenistan ketika kempen kelayakan Piala Asia 2023. Tetapi kadangkala bermain game plan vertical play begini kurang berkesan apabila menentang pasukan yang bagus dengan ball possession dan positional play mereka. Contoh ketika perlawanan separuh akhir kedua Piala AFF Suzuki 2022 menentang Thailand di mana Harimau Malaya tewas 0-3. Jika lawan berhasil keluar daripada high pressing atau menentang lawan dengan pemain berteknikal tinggi yang tiada masalah jika ditekan dengan high press, Harimau Malaya biasanya bertahan dalam defensive shape 4-2-4. Ia terhasil apabila pemain number 10 menyertai pemain number 9 dan dua wing forward di hadapan untuk membentuk barisan pertama, meninggalkan double pivot selaku barisan kedua dan back four selaku barisan ketiga. Memang defensive shape dalam barisan 4-2-4 ini sedikit janggal dan jarang dipamerkan pasukan lain, namun Pangon mungkin punya idea tersendiri dengan defensive shape ini. Kadangkala ia menjadi 4-1-5 apabila salah seorang daripada double pivot menyertai back four dan meninggalkan cuma seorang pemain di barisan kedua. Defensive shape ini agak berisiko jika lawan berjaya melepasi barisan pertama kerana ruang yang sangat besar di half space dan di wide area untuk dieksploitasi. Jika pemain wing forward tidak cepat turun menutup ruang, pemain fullback pasti berdepan situasi 1 lawan 1 dan double pivot di tengah pasti kalah jumlah dengan pemain lawan yang mengatur serangan. 3. Elemen bola sepak positif. Semenjak mengambil alih, terlihat Pangon cuba menerapkan beberapa elemen bola sepak positif. Antaranya adalah high pressing counter pressing. Terpapar jelas daripada perlawanan menentang Filipina lagi, Pangon sangat menginginkan pemain Harimau Malaya agresif menekan pihak lawan melalui high pressing jika lawan cuba playing out from the back. Harimau Malaya juga dituntut pantas merebut atau memenangi kembali bola jika hilang penguasaan bola dalam kawasan pasukan lawan melalui counter pressing.
Contoh paling konkret dan seronok ditonton adalah bagaimana Harimau Malaya menyukarkan Turkmenistan settle down ketika perlawanan kelayakan Piala Asia 2023. Harimau Malaya menekan mereka dengan high pressing counter pressing sejak minit awal permainan. Serta melalui high pressing dan counter pressing inilah skuad negara beroleh 2 gol awal. Juga di sini disertakan beberapa lagi contoh dalam beberapa perlawanan lain bagaimana elemen ini sentiasa menyukarkan lawan sekalian membantu Harimau Malaya memperoleh jaringan-jaringan penting. High pressing counter pressing yang diterapkan Pangon ini tidak akan berjaya memerangkap lawan jika ianya dilakukan secara sambil lewa. Oleh itu, high pressing counter pressing yang dipamerkan Harimau Malaya dimainkan dengan intensiti yang sangat tinggi. Ianya sukar berhasil jika dilakukan tanpa menggunakan sepenuh tenaga dan juga kelajuan. Terbukti bahawa corak latihan yang diterapkan Pangon membantu Harimau Malaya bermain dalam intensiti dan tekanan tinggi. Sejak Pangon mengambil alih juga kelihatan kekuatan mental pemain Harimau Malaya semakin ampuh dan sukar digoyangkan melalui permainan minda atau perang psikologi pihak lawan. Sejak Kim Pangon mengambil alih jawatan Ketua Jurulatih Harimau Malaya, banyak perkara positif yang dapat dinilai sendiri oleh peminat bola sepak tempatan. Paling penting adalah kedudukan ranking yang menurun 20 anak tangga daripada kedudukan ke-154 dunia, kini mencecah kedudukan ke-134. Diharap Pangon mampu membawa Harimau Malaya menjadi pasukan yang disegani di peringkat Asia, menyaingi Thailand dan Vietnam yang juga semakin mendekati kualiti pasukan-pasukan rantau ini.